So untuk malam ni kita ada Cikgu Herian Shah daripada PPD Kulai yang akan berkongsikan tentang tajuk Fun with your iPad. Okay. So ini program kita lah untuk 31 hari bulan insyaAllah. So besok kita ada Cikgu Razif untuk creative poster dan 31 educational apps. Okay. Okay, sedikit tentang Apple Teacher. So kalau cikgu berminat, cikgu boleh masuk dan apply. Jawab beberapa soalan, is either cikgu nak jawab by iPad ke Mac ke, boleh untuk dapatkan badge. So bila dah dapat badge tu nanti cikgu lulus beberapa soalan tu, nanti cikgu boleh entitle for a Apple Teacher. Okey, saya nak berikan beberapa panduan sepanjang sesi PLC ni berlangsung. So insyaAllah sesi ni akan berlangsung selama 1 jam sahaja. So selepas jurulatih bertutorial, mohon peserta untuk mute. So jangan on mic lah semua orang. So boleh unmute dan tanya soalan hanya jika perlu. Dan ini merupakan sesi tutorial interaktif. So bahagian pertama jurulatih akan menunjukkan cara, seterusnya peserta akan hands on. Pautan borang kehadiran SPL KPM akan diberikan 15 minit sebelum tamat sesi dan ditutup 30 minit selepas tamat sesi. So saya akan hand over sesi ni kepada Cikgu Herian Shah. Boleh teruskan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, saya teruskan Okey. Jadi boleh saya terus share screen? Boleh cikgu. Okey. Saya dah tutup skrin saya. Okey. Okey, jadi situasinya sebenarnya macam ni. Saya malam ni sedih untuk buat perkongsian ni. Saya ada situasi sikit di mana saya sekarang ni tengah sakit mata, jadi tak dapat nak tunjukkan muka saya sebab saya ni memang dah jadi cyclops lah. Okey. Jadi walaupun takkan terjangkit tapi tak best pula kalau you semua nak tengok kan. Jadi saya tunjuk skrin je lah. Jadi apapun saya perkenalkan diri dulu sebelum ni sesi sebelum saya dah dulu pula tunjukkan kepada anda, perkenalkan diri. Okey, saya perkenalkan diri dulu. Okey, saya Cikgu Heri. Basically saya ni berumur 35 tahun, bertugas di PPD Kulai. Agak putus-putus cikgu, suara cikgu. Memegang jawatan sebagai okey, sekarang ini saya bertugas sebagai pegawai sumber teknologi pendidikan. Okey. Dulu saya bertugas sebagai SISC+. Okey, jelas tak suara saya? Okey, boleh. Boleh saya cuba perlahankanlah. Okey. Jadi saya bukan founder Mudah Mengajar lah. Biasanya saya berkongsi aplikasi untuk pembelajaran, pengajaran dan juga PK21 lah. Sebab dulu kerja SIC kan. So banyak observe dan buat coaching and mentoring kepada guru-guru. Jadi banyak saya pelajari lah. So sekarang ini tugas saya lebih banyak kepada ke arah teknologi, media dan juga pengurusan lah. Jadi itulah disebabkan jadi banyak terlibat dengan media dan pengurusan, saya memerlukan Putus-putus balik cikgu. yang sangat smooth. Tapi skrin boleh nampak? Skrin boleh nampak. Okey, tak apalah. Saya cuba cepatkan lagi. Tapi skrin tadi transition slides tu ada lag tak? Tak ada lag, okey. Okey, cuma suara saya. Suara yang Cikgu Arif, cuba untuk app lain yang ada tu kita remove dulu yang tak pakai. App-app yang tidak digunakan, yang di background. Rasanya tak banyak app guna ni. Okey. Alright. Okey, sekarang masih putus-putus. okey.
Sebentar kita buat testing dulu. Okay, tapi bila saya buat screen ni ada masalah tak? Okay, screen nampak. Lepas tu transition pun okay. Suara Cuma suara je. saya. Okay, saya cuba disconnect sebentar. Okay. Okay, sekarang jelas tak? Okay, sekarang okay. Sekarang okay boleh dengar Boleh dengar. Okay, jadi basically ni tentang diri saya lah. Okay, sekarang ni apa yang kita nak tahu ialah mengapa iPad. Betul tak? Okay, jadi saya sebelum tu saya nak tunjuk video sikit boleh? Okay. Alright, kita tengok dulu apa itu iPad. Suara tak ada, cikgu? Okay, tak apa, tengok video je sebab saya play video kan, jadi mungkin tak muka. Okay. Okay, jadi itu sikit sebanyak tentang video, tentang ni lah iPad. Jadi untuk pengetahuan semua, untuk malam ni saya akan kongsikan beberapa kelebihan iPad lah. Okay, seperti yang kita tahu iPad ni kan cikgu guna biasanya untuk mengajar dalam kelas dan sebagainya kan. Tapi hari ni saya banyak nak berkongsikan benda yang boleh menyebabkan iPad ni sebenarnya boleh digunakan lebih daripada sekadar alat untuk buat anotasi, mungkin nak conteng, sebab kebanyakan daripada kita beli iPad semata-mata untuk conteng nota dan nampak cantik dekat skrin, tapi tak gunakan untuk kerja-kerja perkomputeran, untuk media kita sebenarnya. Kalau ada pun mungkin setakat edit video, itu saja. Bila nak buat kerja-kerja yang lain, semua buat dekat komputer yang lain ataupun device yang lain. Tapi untuk orang macam saya jenis memang gunakan one device for all. Jadi saya menjadikan iPad ni macam my next computer lah. Jelas tak? Jelas. Okay. Alright. So pertama ni, pertama sekali yang saya nak kongsikan lah. Yang saya nak kongsikan tentang iPad ni, pertamanya ialah bila saya banyak gunakan fotos lah. Contoh bila saya buka sesuatu laman web, kita kalau students kan, sebab kita nak relate pada diri kita dan juga mungkin students yang banyak gunakan iPad. Kenapa iPad? Jadi kalau kita buat research, contohnya kita cari fotosintesis. Alright, mungkin kita cari fotosintesis punya Google search. Kita akan dapat images. So klik pada satu foto. Now, di sebelah kanan ni, cikgu mungkin biasa akan nampak kalau students ke kita jumpa foto apa-apa. So the thing is, bila saya guna jari saya tap and hold. Tap and hold tu saya letakkan jari dan saya tekan lama-lama. Cikgu tengok apa yang muncul kat situ. Ada add to photos, nampak tak? Nampak. Dekat add to, saya tekan dekat add to photos tu. Ke mana dia? Dia akan pergi kepada koleksi foto saya dekat recent. So, yang bagusnya maknanya anda, kalau kaedah biasalah kan, kalau anda ada telefon atau anda menggunakan komputer, tak kira lah komputer mana pun, kalau anda ada satu foto dekat internet, apa yang berlaku, anda perlu mendownload dulu gambar tu, betul tak? Download dulu dan dia tak masuk pun dalam koleksi anda. Tapi kalau dengan Safari dan kelebihan video add to photos, anda boleh masukkan terus ke dalam anda punya
album dekat Photos app. Jadi anda boleh ada kat sini. So bila dia masuk dalam Photos app, obviously dia akan synchronize dengan iCloud. Jadi nanti anda boleh akses gambar yang disimpan tadi dalam mana-mana peranti Apple anda. Jadi saya rasa itu satu kelebihan sangat baguslah, sangat mudah, dan dia mudahkan murid untuk menyimpan. Dan katakanlah saya dah simpan 2-3 gambar. Katakan saya cari lagi, saya cari lagi satu gambar. Contohnya yang siapa saya buat, saya tap and hold lama-lama. Saya tu Photos. Dekat Photos app saya sudah ada 2 gambar. Apa saya buat, saya select atas sekali sebelah kanan. Okay, di sebelah kanan atas sekali top corner, sebelah kanan. Saya select gambar 1, gambar 2. Dan saya share top corner di sebelah kiri. Dan saya boleh buat add to album. So saya boleh buat album. Jadi kalau saya buat research, saya cari gambar, saya nak cari gambar, saya nak cari maklumat pasal coronavirus ke, jadi saya boleh kumpulkan semua infografik dalam album dengan cara yang mudah. Jadi saya rasa ini satu kelebihan Safari on iPad yang sangat membantu sebenarnya. Okay, jadi macam mana? So far so good? Okay. Alright. So Cikgu lain kita tak? nampak itu yang menyebabkan kenapa saya rasa itu saya menyebabkan saya rasa senangnya guna. Senang saya nak kumpulkan gambar. Wishlist ke, barang shopping ke, atau bahan PDPC ke. So senang saya nak kumpulkan dalam album. Sebab daripada laman web, saya cari gambar, saya add to photos dia. Okay. So ini sangat membantu kita dalam kita membuat research. Kelebihan lain yang saya nampak lah selain daripada add to photos tu, katakanlah saya nak download, saya ada buat poster, contohnya dekat Canva. Saya rasa banyak cikgu-cikgu sekarang, zaman-zaman macam saya ni, spesies Canva ni, yang tak reti nak pakai Photoshop. So kita akan buat poster daripada Canva. Students pun banyak yang gunakan Canva. So katakan saya nak download, okay, bila saya klik download daripada poster yang saya dah buat, okay, saya tekan download. Now, dia akan bagi saya 2 pilihan sebenarnya. Okay, dia akan bagi saya 2 pilihan. Okay, iaitu saya nak view ke, saya nak download. Kalau saya download, dia akan simpan sebagai file. Dia akan masuk dalam on my iPad. Sekarang ni saya tak nak simpan dalam file, saya nak terus masukkan di dalam saya punya Photos app. Ini disynchronize dengan semua peranti Apple saya. So apa saya buat, saya klik view, saya tengok dulu. So maknanya gambar ni belum lagi berada di mana-mana, dia masih dekat web. So apa saya buat, saya tap and hold, tekan lama-lama, dia keluar add to photos. So, Photos app saya yang tadi ni kan, jadi senang, dia dah ada kat situ. So inilah dia antara kelebihan-kelebihan yang maknanya kita boleh jimatkan ruang. Kalau takkan leceh kan, kita nak download dulu gambar, lepas tu pergi Photos app, pergi backup lagi, jadi macam leceh. Jadi macam ni dia terus straight to the point. Style macam ni biasanya kita nampak pada Google Photos, tapi Google Photos kita kena ada manual setting lagi, jadi dia akan banyak langkah. Macam dengan Photos app dia lebih mudah. Cuma bezanya ialah anda kena ada storage yang besar. So kalau dia dalam satu lagi tu Itu ada soalan ke tu? masa tu dia dah ambil persona. Persona dalam 609. So dalam 300 tahun kalau 300 tahun akan datang, macam sekarang lah kita akan datang. Sekarang ni awak sendiri, awak rasa mampu ke untuk setiap bulan? Okey. Boleh saya sambung? Okay, continue je. Sebab tadi tolong mute-kan Okay. all dengan gangguan tadi. Okey, ada gangguan tadi kan. Okey, tak apa. Okey, next saya nak tunjuk satu lagi ialah saya nak tengok nota saya apa benda saya tulis. Okey. Kelebihan-kelebihan lain yang kalau saya perasan kalau kita tengok sekarang ni kalau anda perasan kita kena gunakan WhatsApp kita. Saya download WhatsApp pula, saya tunggu dulu. Okey. Kalau anda tengok bila kita gunakan WhatsApp, kita kena pakai WhatsApp
web kan, kita tak boleh nak guna WhatsApp app. Kita kena pakai WhatsApp web. So bila dekat WhatsApp web, ada rakan-rakan kita hantar gambar. Okay, saya cuba cari rakan-rakan yang hantar gambar kat saya. Okay, sebentar saya tak ni. Okay, saya cari satu gambar. Ada pula gambar kat sini Okay, katakan ini satu gambar WhatsApp web. Oleh sebab dia web, so gambar tu on the web. So sekarang ni apa saya buat? Boleh nampak skrin saya? Nampak? Okay, sekarang ni saya ambil buka gambar. Nampak. Saya buka gambar ni. Saya tap and hold. Anda nampak tak dia ada keluar share atau fotos dengan copy? Okay, nampak. Add to photos, gambar tu dah masuk dalam Photos app saya. Okay. Right, sorry. Photos app saya. So dah ada kat sini. Tengok macam mana dia mudahkan. Jadi adakah dia mengganggu anda punya storage file? Mungkin, tapi ia directly pergi ke Photos app. Kita tak perlu simpan dulu, download tu gambar ni ke local file and then masukkan semua dalam Photos app. Jadi mudah, dia straight to the point. Okay? Yang tadi tu cikgu guna WhatsApp web tu Ya, betul. Oh, okay. Sebab dia dekat web. Maknanya apa saja gambar yang berada dekat laman web berkonsepkan from the web browser. So maknanya kita boleh directly buat macam tu. Kita klik mana gambar, kita press and hold lama-lama, nanti kita boleh save. Dia sama juga konsep dia kalau kita guna Telegram web. Tapi saya rasa kalau orang pakai iPad jarang dia gunakan versi Telegram web kan. So itu konsep dia, sangat mudah. Okay, the thing is, katakan saya tengah buka saya punya WhatsApp, sekarang saya dengan Photos app. Okay. Ataupun macam ni, saya sedang Safari, okay. Saya sedang buka Safari, saya buat research photosynthesis tadi. Tiba-tiba saya nak tengok nota saya, betul? Jadi, saya ada nota, saya simpan dekat Google Keep. Kalau cikgu perasan dekat bawah ni, taskbar ni, kita ada satu yang ada warna kuning mentol tu, itu ialah Google Keep, di mana saya simpankan nota. Saya masih gunakan Google Keep sebab telefon saya ialah Android. Jadi saya tak ada pilihan lah selain menggunakan Google Keep. Kalau saya gunakan notes dekat iPad, jadi saya mungkin tak boleh synchronize dengan phone. Tapi saya akan tunjukkan juga nanti kemudiannya apa kelebihan notes app dalam iPad ataupun iPhone, macam mana dia synchronize. Okay, now sekarang saya tunjukkan, kira-kira saya tengah buat research ni ataupun saya tengah cari apa-apa maklumat tentang kerjaya ke pendidikan ke. Now sekarang saya tarik saya punya Google Keep ni ke tepi, drag, dan saya lepas, dia jadi saya punya slide over feature. Betul tak Cikgu Razif? Kita panggil slide over. Kita panggil dia slide over kan. Okay. Slide over ni, saya pergi sebelah atas dia, saya tekan sebelah atas dia, saya tolak ke kanan, dia hilang. Now, bila saya tengah buat research, saya nak tengok balik atau saya nak copy notes, contohnya, apa saya buat, saya tarik daripada, saya slide guna jari daripada kanan ke kiri, dia akan keluar. Katakan dia menyemak dekat sebelah kanan, saya tarik dia ke sebelah kiri. Jadi saya boleh rujuk. Saya ada lagi, katakan saya nak tengok balik koleksi gambar saya. Okey. Balik gambar saya tarik guna jari bagi muncul balik taskbar ni. Okay, now Photos app ni saya tarik pergi dia bergerak menuju ke Google Keep Notes ni. Okay, saya tarik dengan jari, saya lepas, maknanya dia dah kat situ. Now kalau cikgu perasan dekat sebelah server ni, benda kat kanan ni, dia ada macam sedikit benda untuk sebelah atas dan sebelah bawah. So saya gunakan yang sebelah bawah tu, bawah for you dengan album sebawah tu. Ada satu bar kecil warna hitam. Saya gerakkan ke kanan, dia berubah ke Google Keep. Saya gerakkan dia sebelah kanan, dia berubah semula ke Photos. Maknanya kalau kita ada 4, 5 atau 6 benda yang kita pergikan jadi slide over ni, jadi kita senang nak rujuk. Oh, saya nak tengok gambar apa saya dah ada, nota apa saya yang saya dah ada. So ini satu feature yang sangat menarik dan memudahkan. Okay, so this is what we call slide over. So saya rasa sangat membantulah kalau saya banyak nak buat research.
Roman macam saya nak buat Cik Henry, boleh Yeah. tak yang kongsi itu yang kongsi skrin tadi. Semula saya tak sempat tadi. Cepat sangat. Cikgu Hari. Okey. Cikgu Hari, sebelum Ya. tu tolong buang aplikasi YouTube tu di background. Okay. Okey, terima kasih. Alright. Okay, slide ni kita panggil slide over. Dia senang saja. Kita kena ada buka mana-mana app ataupun mungkin Safari ke. Kena buka ada satu app dan app yang kita nak tarik pergi ke tepi tu sebenarnya perlu berada di dalam taskbar kita lah. Tak berapa ingat kita panggil apa kat bawah ni. Okay. Taskbar ni dia kena berada bawah ni juga. Kena ada app yang dah buka dulu. Okay, kita tarik mana-mana ikon kat bawah ni. Kita tap and hold. Tap and hold, tekan lama-lama kemudian tarik. Oh sorry. Sekejap sorry. Kita tarik dia lama-lama. Okay, tarik lama-lama, gerakkan dia jangan terlalu ke tepi. Kalau ke tepi dia jadi multitasking. Saya akan cerita lebih lanjut tentang multitasking kemudian. Sekarang saya nak cerita slide over. So kita tarik daripada ikon kat bawah tadi, tarik ke tepi. Sebelah kanan, kita lepas. Okay, bila kita lepas, dia jadi macam tu lah. Kita nampak kat dia kan. Okay, nanti saya akan bagi satu link video, cikgu boleh tengok macam mana sebenarnya slide over ni berfungsi. Sebab saya tunjuk banyak pada preview lah. Kita tak buat hands on sangat, kita preview. Nanti cikgu boleh saya akan bagi tunjukkan beberapa video lah. Sekarang ni saya lebih nak ceritakan bagaimana benda ni membantu saya sebenarnya. Okay, bagaimana dia membantu saya menyimpan nota dan sebagainya. Bagaimana dia memudahkan urusan saya lah sebagai seorang pengguna iPad Tegar. So, saya slide ke tepi dia hilang. Okay. Alright, itu slide over. Now, sekarang saya perlukan nota ni balik. So, saya nak rujuk apa saya nak kongsikan malam ni sebenarnya. Okay, next saya nak tunjuk pasal okay, sorry saya terbuang pula. Okay, so saya tarik ke kanan. Saya nak kongsikan tentang Notes app. Notes app. Okay, Notes app ni dia adalah app yang berwarna kuning. Kalau cikgu tengok sini, okay, dekat taskbar saya bawah ni, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia nombor 6 daripada kanan ni. Cikgu tengok paling bawah, nombor 6 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dia. Saya tekan lama-lama ni. Okay, saya tekan buka. Okay, Note. Okay, Note app ni kelebihan dia, obviously kalau anda ada pen, Apple Pencil, anda boleh terus tulis lah. Okay, saya boleh terus tulis apa yang saya nak tulis. Okay, saya mungkin nak guna tulis, okay. Penggunaan iPad. Okay, so sekarang ni saya dah tulis kat situ. Saya juga boleh mengubah slide. Mungkin saya letakkan highlighter warna kuning. So saya boleh highlightkan. Okay, tentang markup tool ni. Okay, saya double tap dekat pensel saya. So saya boleh padam. Okay, so padam sikit-sikit. Dan the thing is, ada juga pembaris. Ni killer feature dia, ada pembaris. Cikgu kan mungkin nak tulis gambar raja ke apa. So sekarang ni saya boleh cari satu pen mungkin warna merah. So sekarang ni bila saya okay, so saya boleh garis. Okay, saya boleh garis ke pembaris ni. Okay, saya boleh garis. Okay, jadi mudah saya nak guna. Okay. Right. Okay, jadi saya luruslah kat situ. Maknanya kita dekatkan pensel pembaris, kalau kita sengit-bengit pun dia akan cuba ikut pembaris tu lah. So ni kelebihan pembaris dia. Dan kita boleh tarik markup tool ni ke kiri ke kanan, saya tarik dia ke bawah. Okay, atau saya tekan dia untuk saya dapatkan full view. Saya juga boleh dapatkan tools-tools yang lain. Okay, sebenarnya sebab dia ada. Okay, so
Okay, yang ini tentang Notes app lah. Okay, yang ini basic, kita boleh masukkan nota, boleh ambil gambar and everything. Now, kelebihan dia yang buat saya rasa betul-betul impress ialah kalau anda ada kertas, kita nak onkan kamera. Okay, katakan saya ada kertas. Okay, apa saya buat? Cikgu tengok dekat skrin saya, dekat bawah corner paling kanan, dekat sebelah bawah corner paling kanan, nombor 1 tu ada pen, nombor 2 ada kamera, nombor 3 ada checkbox ataupun checklist. So pergi ambil kamera, saya pilih scan documents. So sekarang ni saya tarik iPad saya. Now sekarang saya ada satu kertas. Okey, dia akan auto scan. Okay. Buat lighting. Okey, atau saya snap saja. Okey, saya snap. Okey, so saya boleh keep scan. Jadi dia dah saya boleh klik pada gambar tu untuk saya adjust dia punya position dan saya tekan down. So saya dah simpan yang saya dah scan tadi. Saya save dan dia sudah berada di sini. So ini yang saya scan. Okey, dan sebenarnya bila kita tengok dekat kita punya apps tadi, dekat Photos app tadi, ataupun kita tengok saja, okey, saya tarikkan taskbar. Saya tarik taskbar. Okey, saya tarik Photos app ni ke atas. Okey. So saya boleh check dekat sini. Dia ada gambar yang saya scan tadi juga berada dalam Photos app saya. Anda boleh tengok kat situ kat situ saya scan. Saya boleh tarik slide over ni ke kanan. Cikgu Harry, suara tak jelas. So, dia sangat menarik. Okey, so ini yang saya scan tadi. Okey, yang saya scan. Jadi cikgu boleh tengok bahawa mudahnya saya scan sesuatu dokumen. Ini dia ada fungsi scanner lah. So, tak perlu cikgu nak add apa-apa PDF scanner ke, kan, scanner app ke, cikgu gunakan notes saja. Sebab saya tengok dia function lagi power daripada scanner-scanner yang saya pernah jumpa sebelum ni lah. Ini saya akui sendirilah. Okay, mungkin sebab dia iPad kan, prosesor pun tinggi, so you can expect the best lah daripada benda ni. Dan saya boleh tengok semua senarai notes saya. Okay, dekat home ni lah. Okay, saya boleh tengok semua senarai app saya kat sini. Ya. Alright, so far dia apa-apa nak tanya tentang notes app? Okay, kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh unmute. Boleh tanyalah. Cikgu Harry, saya nak tanya kalau masa buat vertical horizontal line tadi guna ruler, kalau kita nak buat sudut, kat mana nak cari curve dia? Kalau kita nak buat sudut, Kat mana nak cari curve dia tanya. kat mana nak cari apa? Curve. Contohnya 35 darjah, 45 darjah, 90 darjah. Macam tu ke cikgu? Ya, betul. Okey, kalau kita so far yang saya dapat tengok lah daripada tadi so far yang saya dapat tengok daripada tadi. Okey. Kalau tengok pembaris ni. Ya. Okey. Kalau saya garis. Boleh ulang tayang ke? Okey, buat semula. Okey, ni pembaris. Saya dah tunjuk pembaris. Okey. Kalau kita nak tunjukkan macam ni. Maknanya berapa darjah? Berapa-berapa lah, tapi kita nak lukiskan curve tu untuk menunjukkan sudut tu. Okey, sekarang ni macam ni 65, tapi kita nak buatkan nak ambil bentuk curve tu di mana? Kena lukis. Cikgu, cikgu gariskan, lepas tu buatlah curve dia. Betul. Sebab dia basically ni dia just beritahu sudut dengan pembaris lah. So nanti mungkin cikgu kena buat sendiri curve dia lah. Sebab dia bukan betul-betul mathematical punya ni, dia basically just untuk basic lah. Dia untuk basic. Lepas tu lukiskan curve.
Lukiskan curve, tulis 65 degree. Dia punya sudut So yang dapat tu. kena lukis sendiri lah, tak boleh guna any line dekat lukis. Dia tak ada yang sampai macam ni. Empat guna tempat pen. Okey, saya cadangkan kalau cikgu ada juga soalan, kalau cikgu ada juga soalan, kalau cikgu nak mungkin keluarkan audio, cikgu juga boleh keluarkan dekat ruangan chat, jadi mungkin host atau sesiapa boleh bantu jugalah bacakan daripada ruangan chat. Jadi lebih lancar. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, jadi boleh juga cikgu tinggalkan mungkin soalan di ruangan chat. Jadi mungkin moderator ataupun sesiapa boleh bantu dapatkan soalan, bacakan dan saya terus respon lah. Okey. Alright. Now, saya guna slide over, saya tengok nota saya seterusnya. Okey, kalau kita tengok okey, markup to scanner. Okey, sekarang saya nak cerita tentang ramai yang mungkin tak kisah sangat, tapi bagi saya yang memang dah tak ada komputer lain, nak kena guna iPad Pro ni kan. Jadi saya perlu menguruskan fail kan. Cikgu, sebelum file, saya perlu sebelum cikgu pergi lanjut, tadi yang notes yang cikgu buat tadi, cikgu boleh further action yang boleh buat adalah cikgu boleh, maknanya boleh send, maknanya kalau misalkan kita scan soalan, okey, yang Kak cikgu beri tadi, okey, kalau di atas tu, dekat atas tu kita tengok dia ada petak yang ada arrow ke atas. send okay, saya kembali kepada send. yang kita scan tadi. Share. Okey. Dia Okey. contoh So ini kat situ, lepas tu boleh share lah. Nak share dia ke hantar mana, tapi dia akan hantar as a PDF. Okey cikgu, tadi ni yang saya scan kan. Okey, obviously benda yang di scan ni dia memang scan sebagai image, boleh jadi PDF. Sebab katakan dia adalah sijil, kita nak scan sebagai PDF kan. So kita pergi sebelah atas bahagian kanan, ada satu button share, dia macam kotak, ada anak panah ke atas, kita klik, kita tap. Now dekat sini cikgu boleh tengok kita ada copy, markup, print, save to files. Kita save boleh simpan bagi PDF atau kita boleh markup. Markup ni dekat sini sebenarnya kalau kita nak sign. Atau sebenarnya kita touch je dengan kita punya Apple Pencil, nanti dia akan terus. Dan katakan saya nak sign dulu. Tahniah A++. Now, saya tekan dan saya boleh tekan sebelah atas kanan ni yang ada arrow ke atas ni kan, dan saya boleh send ke mana-mana saya nak. Saya boleh airdrop, saya boleh hantar ke iMessage, Telegram. Kalau WhatsApp tak boleh, sebab kalau WhatsApp macam ni, cikgu kena klik copy, tapi dia kena gambar lah, PDF tak boleh. Kalau PDF saya rasa boleh. Kalau selalunya kalau image kita copy, kalau nak masuk dalam Telegram kita kena copy atau add to photos. Okay, sekarang kalau dia PDF, anda boleh save to files lah, paling senang. Atau kalau anda terus hantar email, kalau anda nak masukkan ke drive, hantar ke Google Classroom, ataupun anda nak hantar ke Telegram, so anda boleh terus klik mana-mana button tersebut ataupun shortcut daripada messaging app yang anda guna daripada rakan anda kat situ, kat Cikgu Razif ke apa, jadi dia akan hantar sebagai PDF. Okay, that's how kita exportkan apa saja yang kita scan, nota yang kita buat. Okay? Okay. Alright. Sekarang saya nak beralih. Harry, nak tanya surat. Kalau kata kita ke scan apa ni surat lah, kita betul tangan, so dia valid out tak? Apa semula? Kalau kita scan surat lah, lepas tu kita nak tanda tangan sebab kita nak pergi orang cakap, kita tanda tangan siap-siap, kita boleh print out tak? Oh, maknanya kita print out dekat PDF tu dan kita print out. Kita dah
katakan kita print surat kan. Lepas tu kalau kita nak pergi pergi orang tu kena jumpa orang tu kan. So kita tanda tangan kita punya dekat CJ tu surat tu. Kita save macam tadi kan cikgu tulis tahniah kan. So kita send PDF tu kita boleh print dia okey tak? Sepatutnya okey. Saya rasa agak high resolution juga dia punya. Kalau kita tengok closely tu memang nampak jugalah dia macam bukannya original. Obviously dia takkan samalah dengan real pen signature punya. Tapi kalau nak dibanding dengan yang kita pernah jumpa sebelum ni, yang mana kita sign digitally and then kita print out, rasanya hasil daripada iPad ni tidak mengecewakan lah. Dia hampir macam real. Lagi satu pakai Apple Pencil, jadi nampak lagi dia tulisan tangan, dia bukannya image atau atas image atau bukannya tanda tangan yang kita photoshopkan masuk dalam PDF. Okay. Oh, satu-satu mudah lah. Maknanya kalau kita nak mengajar matematik, kalau kita buat note kat pelajar, kita dekat note je, tak payah note. Tak payah app tambahan, kita buka je dekat situ. Kalau kita memang sebenarnya benda tu memang kalau dia daripada hard copy, kita memang kena scan lah. Kalau dia memang dah PDF, kita just buka je PDF dalam kita punya iPad ni, kita boleh terus annotate atau markup. Okay. Faham. Okay. Alright Okay. Nanti. Okay. Ada soalan lain lagi? Okay, atau boleh saya teruskan? Boleh. Okay. Now saya pergi kepada saya punya saya punya on my iPad, kita punya Files app ni. Okay, dia kat taskbar bawah ni, dia nombor 3 dari kiri. Warna biru lah. Okay, saya rasa ini the latest edition dalam semenjak ada iPad OS. Kalau dulu-dulu lah, iPad yang dulu-dulu, kalau tuan-tuan dan puan-puan punya iPad tu tak update lagi. Kalau iOS, kalau yang terbaru ni 13.4 tak silap saya, kalau saya tak silap lah. Okay, obviously kita memang sepatutnya dah ada Files app ni. Kelebihan dia ada ialah untuk kita manage lah. Kalau cikgu tengok dekat sini, okay, sebelah kiri ni dia ada locations. Kalau kita ada semua app-app yang untuk simpan file in the cloud, dia akan muncul kat situ. Kita juga boleh letak favorite folders. Kita boleh favoritekan mana-mana folder, dia muncul kat situ. Dan kita juga boleh tagkan dia mengikut warna. Mungkin kita lebih suka kalau nak tag dia dengan kata warna, jadi senang kita nak ingat. Tapi so far dia tidak mewarnakan folder. Dia cuma letak tag. Mungkin kita ingat kalau urusan rasmi yang penting mustahak, kita letak red. So kalau kita tekan red, nanti kita akan nampak semua file-file folder kita yang mustahak tadi lah. So sekarang ni, apa yang saya suka dengan Files app ni ialah kita double tap mana-mana folder. Contohnya e-book ni lah, saya double tap, dia terus, saya double tap bukan dekat folder dia, dekat nama dia. Dia terus boleh rename lah. Jadi itu quick edition. Saya tak perlu nak tap and hold ke. Contoh macam sekarang ni. Okay. Ada dua perbezaan tap and hold dengan double tap. Kalau saya tap and hold dekat kata e-book tu, ada copy, duplicate, move, delete, saya kena cari dulu mana rename. Saya kena cari dulu rename. Jadi lambat. Kalau saya nak cepat, saya double tap dekat nama, saya boleh rename terus. Cepat sikit lah. Dan kalau cikgu perasan, kalau saya tap and hold, letakkan jari, tekan nama-nama, dia agak graphical, agak visual, senang. Kan kadang-kadang perkataan delete kita dah tahu. Kalau kita nak buang yang warna merah, cepat. Kita tak payah nak tengok strain our eyes, nak tengok baca satu-satu yang mana satu delete, kita dah tahu dah. Yang warna merah delete. Jadi dia sangat visual dan kita boleh tengok daripada ikon pun kita dah tahu fungsi dia apa. Kalau ada perkataan iInfo, kita tengok daripada ikon tu pun kita dah tahu fungsi dia. Kita juga ada favorite, kita ada rename, kita ada tag. So senang. Dan kalau tengok dekat bawah tu dia ada file, dia ada compress. Maknanya kita tak perlukan app lain untuk kita zipkan file tu. Compress means kita zipkan file lah. Kalau kita ada banyak folder, kita kena zipkan dulu kan. Kalau kita ada file, kita zipkan dulu baru letak attachment dalam email dan Gmail. Jadi kita perlukan tu. So ini benda yang sangat best lah. Okay, so ini kelebihan folder app dia lah. Dan saya nak tengok ke sini. Okay, contohnya
Saya ada satu file PDF. Ini file PDF. Kalau saya nak imagine, okay, ni PDF dia apa benda sebenarnya. Saya ada quick look. Copy, duplicate, move, delete, info, quick look. Sebenarnya kat sini dia ada shortcut lah dekat keyboard ni. Tapi saya nak imagine anda tak ada keyboard. Anda gunakan iPad. Jadi saya pergi quick look. Saya boleh dapat sedikit gambaran je lah. Oh, yang ini rupanya. Okay. Saya dah tahu. Dia tak buka pun. Dia cuma preview. Okay. So kalau saya tap and hold lagi, saya boleh terus conteng, markup, saya boleh share. Okay, saya cuba cari satu yang images lah. Kalau image, contohnya, kalau saya ada image lah, contohnya saya ada gambar ni. Kita tengok gambar nombor 39 ni. Now, ni adalah file gambar dalam on my iPad lah contohnya. Okay, saya tap and hold, lama-lama. Dia ada, saya tekan share. Okay, cikgu perasan tu share. Share, kalau dia punya icon tu mesti kotak ada arrow ke atas. Copy, duplicate, move, delete, info, quick look, text, rename, share, markup, compress, create PDF. So saya sharekan dia. Dan cikgu nampak dekat situ ada copy, save image, assign to contact, print. Sekarang situasinya gambar ini masih berada dalam on my iPad. Dia tak masuk dalam saya punya Photos app. So sekarang saya nak masukkan Photos app, senang saja saya save image. So nanti saya tengok slide over saya dari kanan ni. Okay, saya tarik yang saya slide ke kanan, bar warna hitam, ada bar, satu bar warna hitam kat bawah ni. Tarik ke kanan, saya nak tengok betul tak dia Photos app saya. Oh, ada, saya masuk. So senang kita nak masukkan dalam Photos app dan kita dah tahu kalau kita ada iPhone, kita ada MacBook, kita buka Photos app, benda tu gambar ni dah ada. So satu cara yang sangat menarik lah. Dan kita kalau kita pergi ke device lain yang bukan Apple, kita boleh buka daripada web browser, kita cari iCloud dan kita buka dekat Photos. Okay, itu antara kelebihan-kelebihan dia. Kalau saya ada lagu, kalau saya ada video, saya cuba cari kalau ada video. Kalau saya ada video, okay, mungkin saya ada video dekat, contohnya kalau dekat kelas okay. Okay, kalau saya ada video contohnya, saya boleh tukarkan, saya boleh masukkan. So far tak ada video. Kalau kita ada video kat sini, senang saya boleh tunjuk bagaimana kita trim terus. Okay, kalau saya ada audio, contohnya ni audio. Okay, audio. Dia preview. Okay, tak ada trim. Okay. Setakat ini saja tentang Files app ni lah. Okay, saya boleh drag and drop. Saya boleh saya tap and hold and then tarik dia. Saya boleh pindahkan dia ke mana, saya boleh copy ke mana-mana drive atau saya boleh masukkan dalam favorite. So saya boleh drag and drop. Jadi senang. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk juga kalau saya multitasking. Sebelum saya pergi multitasking, saya nak tanya tentang Files app ni. Ada apa-apa nak tanya? Okay. Bagaimana yang lain? Ada apa-apa nak tanya? Tak apa je, sambung. Ulang lagi semula tu, scan dokumen ada dua cara, satu nurse. Okay, so far okay, go on ya. Next step. Okay, sekarang saya nak tunjuk yang drag and drop lah. Satu benda yang sangat best. Okay, katakan saya buka saya punya Keynote. Okay, Keynote. Okay, sekarang saya nak buat presentation lah. Saya buka Keynote, saya buat presentation. Now sekarang ni, saya tadi ada Photos app kan. Now sekarang ni dekat, saya ada Photos app. Okay, saya dah seru dia. Sebenarnya saya okay, kalau dekat kita punya slide over ni, kita ada bar atas dengan bar yang bawah. Okay, bar yang atas ni, kita boleh, okay, atau bar yang panjang kat bawah ni, dekat slide over kita ni, kita tarik dia ke atas, kita akan nampak semua apps yang kita jadikan slide over. Kan? Okay, atau saya boleh tarik daripada bar yang sebelah atas ni, saya tarik dia ke kanan, sampai dia jadi multitasking. Okay, kalau dia jadi macam tu, dia multitasking. Kalau saya tolak ke kiri,
dia jadi slide over. Kalau saya tolak dia ke hujung kanan sampai dia dah jadi macam tu, maknanya dia dah ready nak jadi multitasking. Dan saya lepas. Now saya adjust. Okay. Now saya boleh drag and drop gambar. Contohnya ni, saya tarik ke kiri. Okay, so gambar tu dah berada dalam presentation saya. Nah, senang. Photoshop. Katakan saya dah kumpul research tadi pasal apa? Pasal fotosintesis tadi. Okay, saya tap and hold. Saya tarik dia ke kiri. So dia berada dalam saya punya slide. Tengok, mudah saya nak buat kerja kan. Saya dah buat research, saya dah kumpul gambar, saya masukkan. Dan saya cuma type dia maklumat kat atas ni. Okay, so saya boleh tarik maklumat. Okay. Saya tarik ke bawah ni. So ni kita panggil. Dari satu soalan. Ya. Boleh tak tarik terus daripada Safari masuk ke Keynote? Daripada Safari ke Keynote, boleh? Now, kalau anda tak guna benda-benda halah ni, macam slide over ni, okay, kita buat bagi yang betul-betul tak biasa dengan slide over ni, kan? Okay, kita buat macam biasa. Okay, sebab dia kena drag and drop, so dia kena multitasking, sorry. So, saya tarik daripada Keynote tadi. Keynote saya tadi. Okay, now. Sekarang ni saya ambil saya punya Safari tadi, saya tarik ke kanan. So nanti dekat saya punya multitasking, okay, multitasking dia senang saja. Dia perlu ada 2 screen ataupun app yang berbeza. So dia sebelah-sebelah. So ini bagus kalau anda yang nak mungkin isi data murid ke, okay, daripada markah murid dekat Excel ataupun spreadsheet. Sebelah kiri pula ialah laman web SAPS, anda dah isi markah. Jadi nak tengok sebelah-sebelah kan. Jadi okay, sekarang saya lepaskan Safari ni. Okay, saya jumpa gambar. Saya dah jumpa gambar dah. Gambar sama juga dah gambar fotosintesis tadi. Okay, now saya tarik, drag and drop ke kiri. Saya dapat masukkan gambar tu. Maksudnya daripada laman web terus, tak perlu melalui Photos App tadi. Tadi Photos App sebab kita baru nak buat research kan. So kalau kita nak direct daripada kita punya Keynote ni pun boleh. So contoh macam, okay, saya tambah lagi satu slide. Okay, satu slide saya tambah lagi. Okay, now sekarang ni saya cari lagi gambar lain, katakan ni pula. Okay, daripada Safari saya. Safari saya sekarang ni, Safari browser. Layar internet Safari saya berada di sebelah kanan. So saya tap and hold gambar lama-lama, terus tarik ke kiri, masuk ke Keynote. So dah ada gambar tu lah. Buat multi-screen Ya. Macam mana nak buat multi-screen tu, saya tak jadi nak buat. Saya tak jadi nak buat. Saya dah buka Keynote, nak buka yang Safari nak sebelah-sebelah tu. Okay, semula okay, sekarang lepas tu kita buka apa pula? Okay, sekarang katakan sekarang Keynote. Okay, Keynote. Okay, sekarang ni saya nak ambil Safari, saya tekan lama-lama Safari ni sampai dia timbul. Oh sorry. Tarik sampai dia okay, lepas tu saya tarik sampai hujung sekali. Okay, tekan, okay, kalau terlalu lama kita tekan. Okay, cikgu. Okay. Kalau terlalu lama kita tekan, nanti dia akan keluar menu. Dia tak keluar, dia takkan jadi untuk kita drag. Okay, dia macam ni lah. Macam kita kena tekan dia 1 saat lebih je lah. Okay. 1, okay. Sorry. Dia macam 0.5 saat je lah. Okay, kita terus tarik dia ke kanan sampai hujung. So nanti divider dia ada kat tengah. Cikgu nampak tak divider dia kat tengah? Dia kena tekan apa tak? New private tab ke apa ke? Tak ada. Tadi cikgu tekan tak perlu. Mula-mula kita buka Keynote kan, betul kita buka cikgu kat Safari kan. Kita nak tekan kanan supaya dia keluar yang Safari kanan. Okey, untuk dia kita boleh tarik ke kanan tu. Tarik ke kanan. Okey. Kita sebenarnya tekan Safari tu, tekan and then tarik saja ke kanan. Tarik ke kanan. Okey dah. Okey, boleh dah jadi dah. Okey. Okey. Dia macam ni cikgu Saya mula-mula nak try benda ni.
macam leceh juga, macam kejap jadi kejap tak jadi kan. Tapi sebenarnya bila kita dah lama-lama kita macam dah boleh agak dah, sebab there is a learning curve. Kita nak biasakan dengan drag and drop ni, even selain cuba pun kejap jadi tak jadi sebab saya tak biasa lagi. Tapi most of the time dia jadi sebab kita dah boleh agak dah timing dia, gesture. So benda ni learning curve. Bagus ya. Okay. Okay, So okay. bagi mereka yang biasa gunakan apa-apa sistem lah, macam saya dah gunakan ke semua sistem, saya dah try, dah pernah rasa. Okay, sebenarnya untuk multitasking ni kebanyakan ni semua ada, mana-mana pun ada. Cuma kelebihan yang saya nak cerita kat sini ialah saya rasalah iPad OS saja yang ada drag and drop ni so far. Sebab selama ni saya rasa kalau kita gunakan tablet Android rasanya tak ada drag and drop ni. Dia tak ada function ni. Dia cuma ada daripada web kepada messaging app saja. Tapi kalau between different apps, saya rasa tak ada. Saya iPad OS yang paling luas lah. Macam tadi kan, kita boleh drag and drop dan fotos ke mana-mana. Jadi dia sangat membantu lah. Even kalau saya, yang paling penting sekali WhatsApp web. Bila WhatsApp web, tutup pula saya punya WhatsApp tadi. Sekarang ni saya ada, saya tarik balik saya punya WhatsApp. Saya cuba buka WhatsApp saya. Katakan saya nak hantar satu gambar. Saya boleh drag and drop juga ke WhatsApp ataupun saya buka Telegram. Saya Telegram. Katakan saya ada mana grup ATC, saya letak atas sekali. ATC. Alright, saya tarik slide over saya. Foto tadi terbuang. Saya tarik ke atas. Now sekarang saya nak masukkan gambar ke ATC. Saya buat, saya tarik dan saya drag masuk ke dalam Telegram. Send photos. Now ada gambar tadi, saya tarik, drag and drop ke Telegram. Send photo. So drag and drop dia cantik. Kita tak payahlah nak pergi gambar klip ni, lepas tu baru nak cari gambarnya. So senang lah drag and drop. So far so good. Okay. Alright, sekarang dah 10.26 dah ni. Saya tengok balik ya. Itu antara kelebihan-kelebihan dia yang lain lah, multitasking, drag over, slide over. Last sekali saya nak tunjuk. Anda dah ready? Sekarang ni saya nak gunakan measure app. Measure app ni kita nak something, so dia ada AR kat situ. So apa saya buat, cikgu boleh nampak kamera saya? Boleh. So saya tengok dulu. Saya tap pada ni. Saya at a point. Sekarang saya tarik. Saya tak buat apa-apa tau. Saya gerakkan sebab kamera saya dah on, saya dah tekan tambah tadi. Sekarang ni saya cuma tarik kamera saya saja. Saya gerakkan iPad saya saja. Saya tak tekan apa-apa. Saya pilih objek yang saya nak ukur. And then bila saya nak tamatkan point tu, saya tekan lagi tambah, nak tambah point. And then saya klik tambah lagi daripada point tadi, saya tarik lagi ke kanan. Sorry, meja bersepah sikit. Saya tambah lagi. So point dah hujung kat situ, saya tambah lagi. Tarik ke atas. Harap taklah pelik sangat ukurannya, sengit-bengit. Cikgu tengok almost identical lah. So kita dah nampak kat situ 33, 34, ada lebih satu pula. So dia taklah 100% accurate, tapi kita boleh nampak, we can play with it lah. Kita boleh buat anggaran dan sebagainya. So this is a good measuring app. So kita cuba ukur pula yang sebelah atas ni, the frame. So kita boleh tarik dia sampai ujung. So kita tahu dia 35 cm. So boleh nampak tak cikgu? Nampak. So ada apa-apa soalan tentang
Major app. Cikgu, kalau ada soalan nak tanya boleh unmute, boleh tanyalah. Bila kita nak simpan sebagai foto, kita tekan titik tu ya? Button. Dia ada kan, di atas tambah ni kan ada macam satu dot Button. besar lah. Sedia automatic save tu kan? Dan lepas ni kalau nak shopping nak beli dia boleh lakukan tetap. So, kita gunakan set over tadi tengok ada tak gambar. Cikgu, suara tak dengar cikgu. Cikgu Henry, tadi dia putus-putus tadi. Boleh tunjuk sekali lagi tak putus-putus kalau cikgu? Okey, kita try Mungkin saya tercover mic. Kita nak tekan measuring tu kat mana? Dia dekat measure app. Mesti ada. Sebab saya rasa dia built in. Betul tak Cikgu Razif? Measure app. Ya, built in. Ya, dia kena, yang tak ada tu kena download. Kalau tak ada lah, kalau ada tu boleh carilah. Mungkin kena update dulu kot. Okay. Saya pergi measure. Cikgu tak dengar. Okey. Okey, saya pergi measure. Okey, saya pergi lagi, saya ukur lagi daripada ujung, saya tekan tambah. Sorry. Clear. Saya tekan tambah. So saya boleh ukur lah. Dia tertarik sikit. Clear. So kita dah ambil gambar ni. So kita perlu ambil. Tapi cikgu, kalau cikgu nak lebih accurate sebenarnya cikgu kena pakai iPad 2020 sebab dia ada LiDAR scanner. Betul tak Cikgu Razif? Meracun tu. Yang itu confirm tak ada terladi-ladi. Dia memang tak payah nak adjust, memang complete lah. Jadi kalau cikgu ni rasa banyak buat ukuran, projek ke apa, kan nak ukuran kena ambil yang ada LiDAR sensor. Ini tak ada LiDAR sensor. Ini 2018 punya. Okay, tapi it's good lah. It's good feature. Saya rasa sangat membantu. Sebenarnya kita nak tunjukkan capability of the software lah. Yang saya rasa sebenarnya tanpa kita sedari, sebenarnya iPad ni sendiri ada banyak benda-benda yang boleh membantu kita lah. Dan measure ni mana-mana iPad pun dia gunakan cikgu Razif kan? Ya, betul-betul. Cuma mungkin how accurate dia function tu bergantung kepada which version of iPad lah. Kalau iPad kita mungkin versi lama, mungkin just nice tu boleh lah saya rasa. Sebab dia mungkin bergantung kepada processor dia juga kan. Kalau 2020 confirm tak miss ukuran. Cuma Cikgu Heri untuk yang 2020, untuk yang 2020 ada LiDAR scanner. Ingat tak yang sebelum ni kalau kita guna apa-apa app, kita kena scan dulu tau. Kita kena scan surface dan sebagainya kan. Tapi untuk yang terbaru ni kita kena calibrate. Lancarkan terus je, tak payah calibrate. Terus dia detect. Itu yang bezanya antara yang baru dan lama. Oh, itu sangat lah. Okey. Satu lagi LiDAR scanner tadi. Okey. Satu lagi LiDAR scanner tu cikgu-cikgu. LiDAR scanner tu sebenarnya itu dah level, kalau dekat US dia banyak self moving cars tau, yang kereta-kereta yang drive sendiri. Maknanya driverless cars. So dia memang gunakan LiDAR lah, something like LiDAR yang saya maklumkan lah. Dari apa dia? Teknologi ke apa. So cikgu imagine kalau dia driverless car, driverless car lah, macam kat US kan banyak kereta self moving cars macam Waymo, semua tu lah macam Tesla. Kan dia memang kita boleh set direction, dia akan gerak sendiri dan rate of accident tu memang sangat rendah. So kita boleh bayangkan kalau untuk real on the ground dia boleh accurate macam tu. Kita kalau setakat scan nak check apa IKEA punya furniture ke atau letak games ke apa, so no problem lah, dia sangat accurate. So alang-alang tu memang okey. Dan iPad yang baru ni dia sama price dengan yang lama lah.
dan dia double the capacity dia punya drive dia lah. Okay? So far, okay, setakat tu okay kan? Okay. Nak guna. Okay. Now, saya nak move kepada screenshot. Screenshot ni penting sebenarnya. Kan kita nak screenshot atau kita panggil snapshot. So kadang-kadang bila kita browse online, kita ada something very nice kita nak simpan atau kita nak capture. Okay, saya kembali kepada the front saya punya website. Jadi kita tekan okay. Dan saya rasa this is interesting. Okay, saya nampak. Saya rasa saya kena ambil ni. So saya boleh gunakan button. Saya rasa kalau untuk screenshot ni semua tahu So kelebihan kalau iPad Pro kalau kita dah screenshot. Now, sekarang saya screenshot. Sebelah kanan ni, kalau website saya boleh screenshot full page. Kalau saya gambar saya screenshot. Now sekarang ni yang nak markup dengan annotate ni, cikgu dah nampak the same tools dalam Notes app. Tapi dia ada satu lagi tambah kat sini. Kat bawah ink warna hijau tu, dia ada satu tambah. Kita boleh masukkan text, signature, magnifier. So kalau kita masukkan magnifier, kita boleh enlargekan lagi. Jadi untuk orang yang ada visual impairment ataupun ni kira macam accessibility feature lah. Ataupun sebenarnya orang tak berapa accessibility feature tapi agak-agak kita ni macam dah accessibility punya kategori. So kita boleh enlargekan, so kita boleh nampak. Kita boleh nampak. Okay. So kita boleh lebih jelas. Kita boleh within the ni pun kita boleh gerakkan dot warna hijau tu. Itu untuk ukur dalam tu zoom dia berapa besar. Okay. So yang ini ialah saiz kanta dia. So lebih besar. Nampak tak 6.2. So kalau untuk projek sains ke apa kita nak tunjukkan ni sangat bagus lah sebenarnya. So and then kita boleh gunakan pen obviously. Kita boleh annotate. Very important. So kalau kita nak screenshot PDF and everything sangat bantu. Kita boleh masukkan obviously. Nak panah, kita boleh tarik, kita boleh drag and drop. Kita boleh masukkan inilah apa-apa yang penting. So this is the markup screenshot dia lah, kita boleh markup. Dan kita seperti biasa kita boleh share. Kalau share ni kotak yang ada tanda arrow sebelah kanan atas. Okay, so kita boleh share kepada mana-mana. Okay. Atau kalau saya nak masukkan dia dalam saya punya photos collection tadi, sebelah top corner, sebelah kiri ada perkataan done. Saya tekan done, saya boleh save to photos. So dia dah simpan dalam tu. Okay. So sorry. Okay, saya buka tadi. Okay, macam biasa saya gunakan slide over, tarik daripada kanan ni. Saya nak check betul tak benda tu ada. Okay, dia dah ada dalam saya punya Photos app. So saya slide balik ke kanan untuk kanan. Okay, dia macam ni ada bar atas, bar bawah. Bar atas ni untuk sembunyikan dia. Bar bawah ni untuk kita switch between apps yang kita jadikan slide over. Okay. So setakat ni tu saja saya rasa. Saya ikut note saya lah. Okay. Alright, ada apa-apa soalan? Okay, ada sesiapa nak bertanya? Hari. Ada soalan? Saya nak tanya soalan. Assalamualaikum. Salam. Tadi cikgu ada cakap kalau web page kita boleh screenshot the whole page kan? Maknanya kalau page tu panjang, kita boleh screenshot daripada atas sampai bawah. Macam mana nak buat macam tu ya, cikgu? Okay, katakan macam ni. Okay, saya memang nak screenshot ni. Okay, saya screenshotkan dia. Okay, cikgu tengok sebelah kanan, okay, sebelah atas kali ni, yang bahagian tengah, dia ada screen dengan full page. So saya tekan full page. So actually, sorry. Saya dah screenshot the full page. Okay, now sekarang saya tekan share. So saya save to files. Okay, saya cuba simpan on my iPad. Save. Okay, keep post. Okay, sekarang saya pergi saya punya file. Okay.
Saya tengok tadi, mana tadi yang saya save? Ni 1.5 photosynthesis. Ni, cikgu tengok Okay, sorry. Saya pergi balik. Tadi saya dah berjaya share kan, saya simpan dari PDF tadi. So, apa yang muncul ialah, cikgu tengok dekat files app saya ni, dekat on my iPad, tempat saya simpan. PDF dokumen tu, photosynthesis. Okay, saya klik kat photosynthesis ni. Okay, cikgu tengok maknanya saya dah simpan the whole page. Tengok kalau kita ada daripada Wikipedia ke apa, we have ni lah, kita dah simpankan semua. And then saya boleh tekan top corner tu, ada tanda pen atau pencil tu, saya klik, saya tap dan saya boleh markup, saya boleh ajar macam biasa. Okay, kalau saya nak gerakkan ke atas, saya kena gunakan two finger swipe ke atas. Sebab untuk kita markup ni, kita tak semestinya kena ada Apple Pencil, kita boleh gunakan jari. So kalau kita letak jari, kita dah biasa kan kalau kita nak scroll pada iPad, kita gunakan jari. So kalau kita gunakan satu jari, dia akan jadi markup, dia akan jadi untuk annotate. So jangan gunakan satu jari kalau kita nak swipe, kalau kita nak scroll. Kalau kita nak scroll page ni, kita kena gunakan two finger swipe, dua jari touch pada screen and then tarik ke atas. Ataupun kita off kan, kita tekan balik markup tool. Sekarang markup tool tu top corner sebelah kanan kan dia warna biru, maknanya dia tengah on. Kalau cikgu tap dekat dia, dia jadi putih balik. Bila dia jadi putih, maknanya cikgu boleh gunakan single finger tadi, one finger tadi untuk scroll. Kalau anda tapkan dia sampai dia warna biru, maknanya dia ready untuk conteng. Kalau anda pergi jari pun dia akan menconteng. Kalau tak nak, cikgu offkan saja and then cikgu scroll. Yang perlu berurusan dengan bahan-bahan seperti PDF lah. Okey? Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Heri. Okey, yang lain ada apa-apa soalan? Okey, sama. Okay, so kalau dah tak ada soalan, kita boleh screenshot guna Apple Pencil kan? Saya nak swipe dari corner. Boleh ke screenshot guna Apple Pencil? kita guna Apple Pencil sebenarnya, tapi saya tak boleh tunjukkan. Okey, tak apa, cikgu boleh ni lah. Cikgu boleh saya tinggalkan juga nanti share beberapa video bagaimana yang buat screenshot dan everything semua yang cikgu boleh tengok sendiri. Cuma sekarang ni nak betul-betul tunjuklah sebenarnya bagaimana dia mudahkan urusan saya. Okey, saya tunjukkan bonus, saya bagi bonus satu boleh? Satu benda yang agak menarik. Hello Cikgu Heri, saya rasa kalau tak ada paper pencil tu just bagi yang tekan button home dengan button serentak tu boleh. Ya, kita juga boleh screenshot dengan tekan button power dengan button volume up serentak. Ya, kalau yang tak ada, kalau yang ada home button kena pakai home button lah. Okay. Okay. Saya nak tunjuk satu lagi yang best lah dengan ni. Saya rasa mungkin jarang guna Siri kan. Okay, saya tunjuk bila boleh saya demo sikit saya guna Siri. Ni. Okay, sila. Okay. Sebelum tu saya cuma nak beritahu, cuma kalau tengah live streaming ataupun kita tengah record screen, saya tak pasti, tapi mungkin Siri takkan kedengaran. Okey, tapi cikgu boleh tengok dekat skrin lah apa yang berlaku. Saya akan cakap Hey Siri. Saya try lah. Hey Siri. Okey, dia tak trigger sebab kita dalam recording kot. Tak apalah, nanti saya cuba rakam lain lah kot. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja perkongsian saya. So adakah cikgu rasa macam dah cukup best ke, macam mana ke? Okey. Jadi kembali kepada puan moderator. Okay, so terima kasih banyak-banyak Cikgu Henry atas perkongsian yang diberikan. Okay, sebelum tu puan. Okay.
Sebelum tu Puan, okey. Bagi yang baru join tadi, okey, saya minta maaf saya tak dapat nak tunjukkan muka sebab saya tengah sakit mata sebenarnya. Okey, saya tak dapat nak tunjukkan live muka saya sebab saya memang dah kategori Cyclops sekarang. So tak apalah, saya tak dapat tunjukkan muka, jadi cikgu tengok skrin saya sajalah. Okey, teruskan. Okay, so terima kasih banyak-banyak cikgu dalam keadaan yang tengah sakit mata pun mampu memberikan perkongsian yang baik kepada kita semualah. So okay, link untuk pendaftaran PLC telah diberikan di dalam chat. So mohon cikgu-cikgu untuk tengok chat tu lah. Okay, boleh isi link tu. So saya rasa sampai setakat ini sahaja perkongsian kita malam. Kasih jaga Andre. Okay. So sampai di sini sahaja perkongsian kita untuk malam ni. Okay, satu pertambahan yang bagi saya menarik, jika iPad kita tak ada internet, kita hanya copy bahan di phone dan paste di iPad tanpa perlukan internet. Okay. Okay, so kita sudahi kelas malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Eri. So, malam sakit-sakit pun kita ni. Kita tak boleh nak lambai lah. Okay. Apa? Mata merah ke macam mana? Betul? Apa dia dekat visual dekat online ni dia tak jangkit. Dia cakap tadi sesi kita main kejap je, sejam je, tapi ni dah sejam setengah. Cakap tu belajak. Yalah. Sebab ialah apabila cikgu dah mula ni kan. So dengan ada soalan, dengan penambahan. So sebenarnya ini adalah satu input yang bagus kepada rakan-rakan kita. Dan kepada yang lain tu ada juga saya nampak ada beberapa rakan-rakan kita dalam ni yang kongsikan tip-tips. Contohnya macam Cikgu Rojha ni kata ada juga dia bagi tahu. So apa pun sebenarnya kita juga ada offer pada cikgu yang dalam ni yang rasa-rasa cikgu nak buat nak berkongsi slot yang macam ni. Okay. So Cikgu Razia bulan 4 nanti insyaAllah kita akan open balik kepada siapa yang berminat nak menjadi sebagai instructor ataupun presenter. So kita sangat berbesar hati kalau cikgu boleh maklumkan kepada kami untuk kita lihat topik yang sesuai yang cikgu nak kongsikan dan kita masukkan dalam jadual sesi PLC kita untuk bulan 4 insyaAllah. Okay, beres. Okay. Okay, bye semua. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus kat Asma, Cikgu Asma tiap-tiap malam ada. Nanti ya, bagi dia jadi ni bagi dia slot satu. Pak ni rakan kita dari seberang, Pak Rido. Pak Rido memang tiap-tiap malam sama dengan kita ni. Okey, terima kasih Pak Rido. Dah malam yang ketiga ke yang keempat Bermula daripada Dr. Hilmi hari tu Pak Rido. So ada Pak lagi. Rido dari mana? Dari mana Pak Rido? Ini. Tak tahu dia punya wilayahnya di mana? Bandung. Oh, tak dengar lah. Pak Rido tak dengar. Rasa mic tu on dah tu. Cuba check pada mic tu. Sama ada mikrofon tu dari mana? Ya. Clear Pak Rido. Dari Jakarta lah. Oh, Jakarta. Nanti invite rakan-rakan lain datang masuk ramai-ramai daripada Indonesia. Cikgu, thank you, terima kasih. Saya invite lah guru-guru. Kalau Indonesia ni bilangnya guru. Guru ya. Sama juga kita di Malaysia pun majoritinya adalah guru. Guru. So kalau Pak Rido pun kalau selepas ni kalau nak buat sesi sharing dari seberang untuk cikgu-cikgu kita di Malaysia, macam mana? Boleh Cikgu Razif Ya boleh. Boleh sangat. Ya berkolaborasi. Barulah beginner nih, beginner baru pegang iPad.
apa nampak dekat Facebook Pak Rido tu pun dah apa banyak juga nota-nota yang dikongsikan pada rakan-rakan yang lain. Ya, share ke cikgu-cikgu di Indonesia lah. Nah di Indonesia ni banyak cikgu ni guna Microsoft Windows lah. Oh, banyak Windows. guna Macintosh. Okay. Jadi tapi ada lagi lah Google Education for Teacher, banyak juga. Tapi belum lagi jumpa guna Apple for Teacher. Baru ini aja di Malaysia. Kalau macam community macam ATC ni ada di Indonesia, Pak Rido? Tak ada. Belum jumpa. Banyak guna Google Education aja di sini. Mungkin Pak Rido boleh menjadi antara pelopor dia ke? Macam Cikgu Razif kita. Boleh lah, boleh. Jadi pelopor di sana. ID bukan MY, ID di belakang. Okay? ID. Bukan MY. Bukan MY ya. Boleh lah. Okay, thank you semua. Selamat malam. Okay, alright. Bye-bye.